tak ada tumakninah. Ataupun kenapa solat rukun qauli baca dalam hati. Orang boleh nampak dan orang boleh tegur. Tapi kalau kesilapan akidah dalam hati, siapa yang tahu? Tak ada yang tahu. Jadi bagaimana itu? Macam mana kita nak mengesan sama ada akidah dalam hati kita betul ataupun salah? Tak lain tak bukan dengan cara ni apa? Menuntut ilmu akidah. Di situ nanti kita dah boleh mengesan sama ada akidah kita selama ni betul ataupun salah. Bila kita belajar betul, alhamdulillah. Kalau kita belajar terjumpa akidah yang salah dalam hati, masih lagi ada kesempatan untuk perbaiki. Jadi ilmu ini fardu ain juga ni. Tentang solat ni fardu ain. Ini fardu ain, fiqh fardu ain. Yang sangkut paut dengan apa saja kewajipan yang kita buat, maka wajib kita belajar. Kemudian akidah, ilmu tauhid, ilmu sifat 20 tu juga fardu ain. Kerana sifat 20 itu merupakan suatu kaedah yang ulama buat untuk memberi kefahaman kepada kita supaya kita memiliki akidah, pegangan, kepercayaan, kefahaman yang betul terhadap Allah seperti yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita jangan terpedaya dengan pahaman-pahaman yang mengatakan tak perlu belajar sifat 20 kerana Nabi tidak pernah mengajarkan sifat 20. Dia menjadikan itu sebagai alasan tak perlu belajar kerana Nabi tidak mengajarkan sifat 20 kepada sahabat. Baik, kalau demikian, apa yang kita nak katakan kepada kawan-kawan kita ataupun diri kita sendiri yang tak pandai baca Quran, akhirnya yang buta Quran, jadi celik Quran dengan kita belajar Iqra. Adakah Nabi mengajar Iqra? Adakah Nabi mengajar sahabat Iqra? Abu Bakar sampai Iqra apa? Nampak tak tu? Jadi jangan semata-mata benda tu Nabi tak ajar, kita kata tak boleh belajar. Jangan macam tu. Jauhi fahaman ni. Sebab tu di sisi kita tempat ambilan hukum tu ada 4. Bukan sahaja Quran, bukan sahaja hadis, ada kita juga berpegang dengan ijma' ulama' dan juga qiyas ini. Ada pun orang yang menolak ni, dia tidak berpegang kepada ijma', dia tidak berpegang kepada qiyas, hanya Quran dan hadis sahaja. Ini yang berlaku pertembungan di antara kita dengan mereka. Di sisi kita kata wajib belajar. Kerana ini suatu kaedah yang ulama' dah buat untuk menghasilkan pahaman yang betul terhadap Allah. Pada adatnya kalau kita tak belajar tauhid, contohnya akidah kita menyimpang ke tempat lain. Begitulah juga makna orang yang mengaji Iqra, mengaji muqaddam, bukankah kaedah yang baik tu daripada buta Quran jadi celik Quran? Asbab belajar Iqra, asbab belajar muqaddam, matlamat dan maksudnya sama, supaya kita boleh menyebut huruf-huruf Quran seperti mana yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nampak tak? Jadi jangan sebab kaedahnya berbeza kita menghukumkan benda tu bid'ah. Tak boleh belajar. Ini sekarang ni zaman ni banyak tu. Ini scammer agama orang panggil. Hati-hatilah. Hati-hati sangat-sangat. Jadi di sisi kita wajib belajar ilmu tauhid tu kerana dia bersangkut paut dengan akidah yang menentukan seseorang itu beriman ataupun tidak. Kita kena hati-hati. Ibadat ni banyak sudut yang kita nak kena pastikan. Bukan asalkan buat nanti Allah terima, asalkan buat nanti Allah terima. Tak, dia ada syarat, ada rukun, ada pantang larang yang kita nak kena jauhi. Baik, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Akan hambanya yang mukmin di dalam hari akhirat. Alhamdulillahirabbil alamin alladzina ja'ala as-salata tariqatal muttaqin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Siapa di Allah ni? Tuhan sekalian alam. Tuhan yang mentadbir sekalian alam, pemilik sekalian alam. Jadi sekalian alam ini dimiliki, ditadbir oleh Allah secara mutlak. Tidak ada, Allah Ta'ala tidak bersyarikat, tidak bertolong-tolongan dengan sesiapa pun dalam nak menjadikan alam ini, dalam nak menguruskan alam ini, dalam nak mentadbir alam ini. Semata-mata ditadbir oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa maksud alam? Apa maksud alam? Ma siwallah, selain daripada Allah itu alam. Tubuh kita ni alam, suara kita ni alam, penglihatan kita alam, pendengaran kita alam, akal kita alam, meja ni alam. Itu maksud alam, ma siwallah, selain daripada Allah tu namanya alam. Jadi alam ini dipunyai oleh siapa? Allah. Siapa yang mentadbir alam ini? Allah. Segala-galanya. Jangan kita ingat Allah Ta'ala itu hanya mentadbir manusia. Semua ditadbir oleh Allah. Yang bernyawa, yang tak bernyawa, batu, kayu, semua dalam pentadbiran Allah. Tidak ada suatu makhluk pun yang terlepas daripada
pentadbiran Allah. Sekarang ni organ dalaman kita ni bekerja, bertugas dengan tugas masing-masing. Adakah dia bergerak dengan sendiri? Tidak. Melainkan Allah yang sedang menggerakkan. Allah yang sedang memberi tugas, yang menggerakkan mereka dengan tugasan masing-masing. Tidak ada satu benda yang melata di atas bumi ni dia berjalan dengan sendiri tanpa digerakkan oleh Allah. Mustahil. Mustahil. Sebab tu Allah ni Tuhan yang mentadbir sekalian alam. Tidak ada benda yang terlepas daripada pentadbiran Allah. Di sinilah menunjukkan, menjadi dalil bahawasanya kita alam ni senantiasa berkehendak, bergantung, berhajat kepada Allah. Ni macam kita nak buat kerja hari ni. Adakah kita boleh jalankan tugas-tugas dan tanggungjawab kita kalau tak diberi akal oleh Allah? Siapa yang memberikan kita kefahaman hari ni? Siapa yang mengingatkan tentang kerja-kerja kita hari ni? Siapa yang memperlihatkan kita, mata kita ni boleh melihat objek-objek ni? Siapa yang sedang memperlihatkan? Itu semua ni tadbir oleh Allah. Allah yang mentadbir sekalian. Allah yang menjadikan sekalian. Tuhan yang menjadikan. Jadi segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Tuhan yang menjadikan sembahyang, yakni sembahyang yang 5 waktu ini jalan segala orang yang muttaqin. Jadi di antara jalan yang dilalui oleh orang-orang yang muttaqin. Apa maksud muttaqin? Orang yang di dalam hatinya ada rasa takut, gerun, gentar terhadap Allah. Kenapa di dalam hati mereka ada perasaan takut, gerun, gentar terhadap Allah? Daripada mana datangnya tu perasaan takut? Daripada mana datangnya takwa? Kata Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, perasaan takwa itu tidak akan hadir melainkan daripada pengenalan seseorang itu kepada Allah. Daripada mengenal itu, memahami siapa itu Allah, mengerti siapa itu Allah, bagaimana sifat-sifat Allah yang wajib, yang mustahil, yang harus. Daripada situlah yang akan menerbitkan daripada dalam hati seseorang itu sifat takut pada Allah, malu pada Allah, gerun pada Allah. Mustahil takut tanpa kenal, mustahil malu tanpa kenal, mustahil hormat tanpa kenal. Betul tak? Kalau kita lepak kat kedai kopi, lepak-lepak sembang-sembang dengan orang depan, kita tak ingat dia siapa, tak tahu dia siapa, tak ada rasa hormat kita. Kita akan pandang dia sama je, kita akan borak, boleh tepuk-tepuk bahu boleh je. Tapi setelah diperkenalkan, dia ni orang gini-gini, ada tak beza di antara perbualan kita sebelum dengan selepas? Tak sama dah. Silat-silat kalau ajak duduk semeja tak berani dah. Sebab apa? Dah kenal dah. Segan lah. Kenapa dulu tak segan? Tak kenal. Begitulah ibarat dia. Macam mana kita nak segan dengan Allah, nak malu dengan Allah, nak takut dengan Allah? Kena kenal dulu. Memahami siapa itu Allah, apa sifat dia. Bila sebut Tuhan, apa sifat Tuhan? Apa perbezaan di antara Tuhan dan yang bukan Tuhan? Itu yang akan mempengaruhi sifat takwa dalam hati. Kalau seandainya tidak mengenal Allah, tapi seseorang itu mendakwa dia takut kepada Allah, palsu, kata Imam Ghazali. Itu palsu. Ibaratnya buah yang tak ada pokok. Jadi takwa itu adalah buah yang tumbuh daripada pohon yang namanya ilmu, pengenalan tadi tu. Bila dia belajar mengenal Allah, memahami Allah, akan keluar buah yang namanya takwa, takut kepada Allah, malu kepada Allah. Jadi mana mungkin ada buah yang terbit tanpa pohon? Kalau ada pun buah plastik lah kat kedai RM2 tu. Buah plastik lah, buah tipu Jadi kalau kita mendakwa kita takwa kepada Allah dalam keadaan kita tak mengenal Allah, palsu. Kalau kata kita malu kepada Allah tanpa kita mengenal Allah, itu palsu. Lepas tu kena belajar. Talabul ilmi faridatun. Nabi kata untuk ilmu itu fardu. Atas tiap-tiap laki-laki perempuan yang muslim, mesti di antara golongan yang paling menyesal di hari kiamat besok adalah orang yang waktu hidup tak nak belajar agama. Kenapa? Setiap orang yang beramal tanpa ilmu, segala amalnya ditolak oleh Allah, tak diterima oleh Allah. Penat haji, umrah, wakaf sini, wakaf sana. Yang suami khidmat untuk cari nafkah anak bini, yang bini pula dah khidmat rumah tangga dan sebagainya, akhirnya jadi debu semua. Alangkah malangnya, alangkah penatnya, alangkah menyesalnya bila andai kata selepas mati baru kita tahu amalan kita tak diterima oleh Allah. Apa sebab Allah tak terima? Kerana tadi saya kata awal tadi, ibadat ni ada pantang larang. Macam kita bawa motor, dia ada pantang larang. Kalau kita bawa kenderaan tanpa mengetahui undang-undang, pasti kita akan langgar undang-undang dah. Begitulah juga dengan ibadat. Bila kita tak belajar, kita tak tahu undang-undang ibadat, kita main buat aja.
Dan dalam masa yang sama kita akan langgar undang-undang tanpa kita sedar. Ini akibatnya nanti samannya di hari kiamat. Bukan saman kena bayar dah. Allah tak terima amal kita. Kita diazab oleh Allah. Nanti kita menyesal. Sebab tu kita belajar mengaji. Bila kita belajar baru tahu, oh ini pantang larang, ini aku kena buat, yang ni aku kena tinggalkan. Kalau aku buat ibadat sebanyak apa pun, tapi kalau aku langgar pantang ni, habis jadi debu semua. Contoh ni solat ni. Solat ni kalau tak sah, amalan baik yang kita buat pada mak bapak kita tu semua digantung oleh Allah. Takkan terima. Allah takkan terima. Orang yang solat tak sah sama erti dengan orang yang tak solat. Di antara azab yang Allah janjikan terhadap orang yang tak solat, amalannya, pahala amal kebajikan yang lain-lain itu tergantung. Allah takkan serahkan kepada dia selagi dia tak bertaubat dan mendirikan solat dengan betul. Jangan bukan asalkan solat. Bukan asalkan solat. Berapa ramai orang yang solat dalam keadaan berhadas besar? Apa jadi? Solat dalam keadaan berhadas besar, apa jadi? Dia solat dalam keadaan tidak cukup syarat. Di antara syarat sah mesti suci daripada hadas besar. Tapi kita mandi wajib tak tahu, tak pernah belajar mandi wajib. Solat tiap waktu tak tinggal, tapi solat dalam keadaan hadas besar. Adakah Allah terima? Allah tak terima. Selagi tak diulang dengan solat yang betul, makna dia termasuk dalam golongan orang yang meninggalkan sembahyang. Meninggalkan solat ni ada dua makna. Satu, tak solat langsung. Yang kedua, solat tapi tak sah. Bukan asalkan buat. Ni kita nak kena belajar ni. Mudah-mudahan solat yang kita dirikan tu betul dan diterima oleh Allah. Mudah-mudahan dengan asbab solat kita betul, amalan yang lain-lain tu pun kita layak menerima kebaikan dan kebajikan dia. Barulah buntung. Ada kadang-kadang kita tengok orang banyak buat baik, buat amal, tolong orang susah, tolong bangsa banjir, tolong ini, tolong orang kebakaran, tapi tak solat. Allah, ruginya lah. Tolong anak yatim, tolong ini, bagus, amal soleh, tapi tak solat. Apa yang kamu akan dapat nanti daripada kebaikan kamu tu? Ada suami sayang sangat dengan isteri dan anak-anak ni, apa yang kamu dapat kalau kamu tak solat daripada kasih sayang kamu kepada anak bini kamu? Ada isteri taat pada suaminya, bagus, tapi tak solat. Apa yang kamu dapat kalau kamu tak solat? Kamu tak akan dapat. Nabi ada sabda tu dalam hadis Nabi sana, di antara azab yang Allah balas terhadap orang yang tak solat, Allah gantungkan segala pahala kebajikannya. Jadi mau tak mau kita kena solat. Kena belajar solat. Belajar solat. Jadi jalan orang yang bertakwa kepada Allah adalah mendirikan solat. Bila kita dah berada di atas landasan orang yang bertakwa kepada Allah, yang menuju kepada redha Allah, yang menyampaikan kepada syurga Allah, meskipun kita bukan orang yang bertakwa, tapi apabila berada di jalan yang sama, insya-Allah akan sampai di tempat yang sama. Jangan kita kata solat ni untuk orang bertakwa. Tak. Solat ni untuk semua hamba Allah. Dia kaki judi, dia wajib solat. Dia penzina, dia wajib solat. Dia peminum arak, dia wajib solat. Dia pembunuh contohnya, dia wajib solat. Itu cerita dosa lain. Dedah aurat, dia wajib solat. Bukan dengan makna bila kita membuat dosa-dosa kita tak perlu solat. Siapa kata begitu? Tapi kita ni dipermainkan, dipersendakan oleh syaitan. Syaitan kata kau jangan solat, kau bukan orang baik. Solat ni untuk orang baik. Kau tak baik lagi, buat apa nak solat? Nanti baik baru solat, kata dia. Nampak macam betul dia bisikan dia. Konon-konon itu alasan nanti kita nak bagi. Jangan tertipu. Bahkan solat itu bila didirikan dengan betul, cukup syarat dan rukun zahir dan batinnya, betul keikhlasannya, betul khusyuknya, betul khudu'nya, betul akidahnya, sejahat apa pun dia akan tinggalkan kejahatan dia, insya-Allah, dengan berkat solat dia. Sebab tu solat ni kena jaga betul-betul. Solat ni kena pastikan betul-betul. Sebab Allah janji dah, inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Tu janji Allah. Sejahat apa pun dia, kalau cara dia mendirikan solat tu betul, dia akan berubah. Dia akan tinggalkan benda-benda keji itu. Itu janji Allah. Dan di sini juga kita boleh tahu kualiti solat kita. Kenapa kita masih lagi suka membuat dosa dan maksiat tanpa rasa berdosa dan bersalah kepada Allah, sedangkan kita tak meninggalkan sembahyang? Mesti ada salah dan silap dalam sembahyang. Kenapa kita mengumpat tanpa rasa berdosa? Kita solat,
Sepatutnya tak layak ada pada kita lidah yang macam tu. Maksudnya di sini mesti ada kesilapan ataupun kekurangan pada solat ni. Semak balik, tengok balik, cek balik, kat mana salah ni. Buktinya kita dah solat berpuluh tahun, kenapa masih lagi membuat benda keji dan mungkar? Padahal Allah janji sesungguhnya solat itu mencegah di seorang itu daripada perbuatan keji dan mungkar, sama ada keji yang zahir ataupun keji yang batin. Sifat hati yang keji apa? Hasad, dengki, sangka buruk, pendendam, pendengki. Itu keji. Kenapa masih duduk dalam hati kita yang solat? Sepatutnya tak ada. Nampak tak? Jadi di sini kita boleh semak balik apa masalah solat. Mesti boleh jadi khusyuknya, boleh jadi rukunnya, boleh jadi syaratnya, boleh jadi akidahnya. Semak balik. Semak balik. Sementara ada kesempatan ni. Sementara ada kesempatan, tak tahulah berapa hari lagi umur kita. Gunakan masa kita baik-baik. Mudah-mudahan kita sempat buat persiapan. Di antara benda yang Allah soal besok waktu kita nak mati tentang solat lah. Allah akan tanya tentang solat. Jadi kena pastikan solat kita tu betul. Solat isteri dan anak-anak kita tu betul. Wajib suami mengajar isterinya dan anak-anaknya tentang solat. Wajib dia ajar. Wa ja'ala fiha qurrata aini sayyidil mursalin wa ruknan min arkanid din. Dan Tuhan yang menjadikan di dalam sembahyang itu sejuk mata hati. Sejuk mata hati siapa ni? Penghulu segala mursalin, penghulu, ketua, sultan segala rasul, yakni dijadikan sejuk mata hati Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara kelebihan yang Allah kurniakan kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad SAW, di dalam hati Nabi SAW sewaktu Nabi solat, Allah Ta'ala menyejukkan mata hati Nabi SAW. Dengan makna dalam solat itu Nabi merasakan ketenangan, keasyikan, keseronokan, kebahagiaan, keheningan, kelazatan, macam-macam lah dalam hati Nabi itu. Itu yang dimaksudkan dengan sejuk mata hati, memandang kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Musyahadah tu. Musyahadah tu makna memandang mata hati akan Tuhannya di dalam sembahyangnya. Kita solat macam mana? Dalam solat lah hati kita paling sibuk sekali. Dalam solat lah hati kita paling sibuk sekali. Angkat takbir, ingat bini, ingat laki, ingat anak, ingat harga beranak mahal, macam-macam. Sepatutnya tak gitu lah. Ini hakikat saya pun macam tu. Tapi kita jangan berpuas hati dengan diri kita yang macam tu. Sepatutnya itu merupakan satu kesedihan bagi diri kita. Sepatutnya itu yang merusikan kenapa aku tak boleh khusyuk dalam solat. Ini sepatutnya benda yang bila dirisaukan dapat pahala. Risau dapat pahala. Tapi kalau kita risau tak kaya tak dapat pahala. Risau kenapa tak dapat pakai pulut dakap macam orang lain, tak dapat pahala kata. Tapi kalau risau kenapa aku tak khusyuk macam orang lain dalam solat, itu dapat pahala. Kerana kerisauannya tentang ibadat. Bila nak ganti pulut dakap orang lain dah tukar macam-macam pesen, biskut tawar, pulut dakap, buah durian, macam-macam, daun ketum, macam-macam. Aku tak ada lagi ni, risau. Kalau lelaki pula kereta orang lain dah tukar, kereta aku tak tukar lagi. Itu benda-benda yang tak sepatut dirisaukan, kerana benda tak ada sangkut paut dengan ibadat. Itu masuk musyahadah. Musyahadah, orang-orang hebat ni, para nabi, para rasul, dia musyahadah ni mudah kita faham. Hatinya teringat kepada Allah, sentiasa ingat kepada Allah, mudah kita nak faham. Memandang dengan mata hati, hatinya memandang kepada Allah, yang mengingat kepada Allah sepenuh-penuh hati. Tak ada teringat yang selain daripada Allah, bahkan sepenuh-penuh hatinya mengingati Allah dalam solat dan di luar solat. Hebatnya ahlillah wali-waliullah ni, Nabi Rasul bahkan mereka khusyuk bukan dalam solat. Kita faham ni nak khusyuk dalam hati terhadap Allah dalam solat. Luar solat tak payah khusyuk. Tak, sebenarnya salah. Sepatutnya khusyuk hati kita mengingat kepada Allah, tetap sentiasa mengingati Allah, khususnya dalam solat dan di luar solat. Itu yang sepatutnya. Tapi kita salah faham. Kita faham khusyuk ni dalam solat. Kalau luar solat tak khusyuk pun tak apa. Tak sempurna maksudnya.
Apa faedah daripada khusyuk dalam hati tadi tu? Bila hatinya sentiasa khusyuk kepada Allah, insya-Allah dia akan tertegah daripada perkara maksiat. Akan Tuhannya di dalam sembahyangnya dan menjadikan sembahyang itu satu rukun daripada rukun agama, tiang-tiang agama. Tiang agama ni ibaratnya macam bangunan, sembahyang itu ibarat macam tiang-tiang yang nak meneguhkan bangunan tadi tu. Kemudian oleh yang demikian kena pastikan diri tiang itu sendiri adalah tiang yang berkualiti, bukan sekadar tiang yang rapuh, bukan. Kalau ada tiang, bangunan kita ni ada tiang tapi rapuh, tak tahan juga bangunannya. Maksudnya kalau sekadar solat tapi solatnya rapuh, dia tak akan menjaga agama dalam diri kita. Sebab tu tak pelik kita dengar ada orang Islam murtad, ada orang yang solat murtad. Sebab apa? Tadi tu tiang dia. Boleh jadi tiang dia tadi tiang tak berkualiti tadi, asalkan buat, asalkan solat tanpa tahu syarat rukun, asalkan buat. Jadi tak mustahil, tak pelik lah. Bahkan ridah murtad itu perbuatan yang paling keji sekali dalam agama. Kenapa berlaku pada diri dia yang solat? Itu boleh jadi solat yang dibuat selama ini sekadar tiang, tapi tiang yang buruk, tiang yang kosong. Pastikan tiang itu tadi berkualiti, cukup dia punya spek bancuan simennya ada dengan besi-besi cerucuknya dan sebagainya, bancuannya. Barulah tiang tadi mantap kuat yang akan menjamin keteguhan bangunan tadi. Tu tengok sesedara kita, rakyat sesedara kita tu di negeri peperangan tu, dia mati dalam Islam. Umpanlah mereka dengan kesenangan dunia dah. Dia tak buang agama ni. Teguh agama ni. Allah, kita ni Allah duduk dalam kesenangan, kemewahan, bukan peperangan. Banyak dah melayang agama. Na'udzubillah. Sebab apa? Agama tak teguh. Sebab apa? Solatnya bermasalah ataupun tak solat. Dijaga solat baik-baik. Belajar bab solat, usaha. Ni orang panggil usaha. Bila kita dah belajar, dah memahami, usaha buat yang sepatutnya, usaha tinggal yang sepatutnya, serahlah kepada Allah. Ya Allah, mudah-mudahan kau terimalah. Baru betul. Jangan belum buat, belum usaha, belum ikhtiar, kemudian minta Allah terima. Tu Imam baca Rabbana taqabbal minna salatana. Ya Allah, terimalah solat kami. Kita pun amin, ya Allah kabulkan. Padahal kita yang amin tadi, bila ajak belajar bab solat pun tak mau. Syaratnya tak tahu, rukunnya tak tahu, mandi wajibnya tak tahu, rukun wuduknya tak tahu. Tapi bila solat, ya Allah terimalah solat kami. Itu namanya angan-angan saja. Imam Ghazali kata, amalan yang macam tu bukan harap Allah terima. Itu namanya angan-angan sahaja. Dia tak akan dapat dengan apa yang dia buat. Dia hanya berangan-angan solatnya diterima. Sebab apa? Dia tidak membuat apa yang Allah suruh. Dia tak usah, dia tak belajar bab solat. Dia tak nak belajar, dia tak tahu tapi dia tak nak belajar. Tapi nak Allah terima. Mana boleh? Kalau begitu sia-sialah syariat yang Nabi bawa. Kalau asalkan buat Allah terima, betul? Solat macam mana? Ikutlah kau nak solat macam mana, asalkan kau solat. Senang macam tu. Ada undang-undang dia. Masuk waktu, ngadap kiblat, pakaian ni begini, begitu. Kena belajar. Kalau buat macam ni batal sembahyang, kalau buat macam ni makruh, mengurangkan pahala dan sebagainya. Kena belajar. وَجَعَلَ فِيهَا جَنَّةَ الْعَاجِلَةِ لِلْمُحِبِّينَ وَمَعْدِنَ أَسْرَارِ الْعَاشِقِينَ, dan menjadikan padanya, makna dalam solatnya, dapat lazat manis khidmat di dalam sembahyang. Dalam solat tu sendiri Allah jadikan kemanisan. Mudah kita nak kata kemanisan ni syok lah. Syok asyik. Asyik macam lagu siapa? Kenapa? Dangdut. Asyiknya bercinta tu. Tu lah. Tapi tu asyik lain. Ni dalam solatnya rasa asyik, syok dengan Allah tu. Dia tak boleh buat-buat. Dia tak boleh buat-buat. Itu anugerah Allah. Jadi para wali-wali Allah, sebab apa dia lepas solat, solat ni pula lama? Sebab syok. Kita ni solat dalam keadaan jemu. Iman kita ni iman paksaan. Kita solat tadi bukan rindu dak, bukan rindu dendam dengan Allah dak, macam Nabi Rasul tu, wali-waliullah tu, dia asyik dia. Kita ni buat dalam paksa, ataupun dah terbiasa. Jadi buat tu sebab dah terbiasa, bukan buat sebab rindu dengan Allah macam mereka tu. Ni kita cerita benda yang memang tak ada pada diri kita.
Kita kena rasa kekurangan. Jangan kita rasa puas hati dengan solat kita, jangan. Itu di antara sifat mazmumah. Bila kita berasa puas hati dengan solat kita, itu sifat mazmumah. Takkan ada peningkatan dalam solat kita. Kita memang dah cukup dah, aku dah solat puas hati. Padahal cara kita solat dengan ahlillah tu, kekasih Allah tu jauh bezanya. Jauh beza. Adakah kita puas hati dengan solat kita yang hatinya merayau? Adakah kita puas hati dengan solat yang macam tu? Adakah itu solat yang diajar oleh Nabi? Tak. Bukankah Nabi SAW memerintahkan kita supaya solat seperti mana yang kita melihat ataupun mengetahui Nabi solat? Bagaimana sifat Nabi solat? Hatinya khusyuk, hati kita serabut. Hatinya bersih, hati kita penuh dengan dendam, dengki dalam solat. Cuma barangkali kalau baik pun zahirnya berkopiah, berserban, berminyak wangi, beridak, bersugi, berjubah, tapi dalam ni, barang dalam ni, banyak barang kotor dalam ni. Hasad, dengki, ujub, riak, takabur, dendam. Macam-macam kita bawa dalam sembahyang. Adakah Allah tak tahu kita bawa benda-benda kotor ni menghadap Allah? Allah tahu. Jadi kita tak boleh menipu Allah dengan wanginya, minyak wangi yang kita pakai. Tetap terhidu busuknya dosa-dosa yang ada dalam hati. Lepas tu kita kena faham bab solat ni, kena kosong, bersih zahir dan batin daripada sebarang jenis benda yang najis, yang dibenci oleh Allah. Maknanya jangan ada hasad, jangan bawa hasad dalam hati kita waktu solat. Jangan ada bawa sangka jahat dalam hati kita dalam solat. Jangan. Tapi yang berlaku pada diri kita itulah ni, bawa benda-benda tu, dengki, dendam dengan orang, begini dan begitu, bawa menghadap Allah. Allah, alangkah malunya kita. Nampak sujud, sujud dah. Sujud ni isyarat kepada apa? Merendah diri, akur dengan perintah Allah. Tapi dah kita bawa benda-benda yang Allah larang dalam hati kita. Ini yang kita nak kena faham. Makna sembahyang aku tak sempurna lagi. Sebab itulah tadi yang saya cakap tadi, masih lagi ada sifat kecelaan, keji pada diri kita. Boleh jadi zahirnya dah baik dah, yang dalam ni belum baik lagi, yang dalam ni belum ikut lagi. Sebab tu tak dapat faedah lagi. Tapi jangan putus asa. Tak mustahil, tak mustahil. Usaha lagi, doa lagi, harap pada Allah. Tak mustahil. Allah akan rezekikan kepada kita sembahyang yang baik, sembahyang yang berkualiti. Tapi kena mengaji, kena belajar, kena fahamkan. Ini bab solat. Jadi dalam solat tu ada rasa asyik. Jadi keasyikan dalam solat yang dirasai oleh Nabi Rasul dan wali-waliullah tadi, seolah-olah macam mereka tu dah berada di dalam syurga. Seolah-olah dalam syurga ni ada tak tempat yang menserabutkan kepala otak kita? Tak ada. Dalam syurga ni penuh dengan kenikmatan, kesenangan, ketenangan, kelazatan. Itu syurga. Jadi itu sifat orang yang sempurna solatnya. Dia sebanyak apa pun masalahnya di luar ni, bila dalam solat dia dah setenang-tenang hatinya. Setenang-tenang hatinya. Kita solat seserabut hati kita. Mereka solat setenang-tenang. Ada masalah keluarga, masalah kewangan, masalah ekonomi, masalah dalam solat lenyap semua. Kita dah luar solat kita tenang, dalam solat serabut gitu. Allah, banyak kekurangan kita. Bang, sampai pukul apa ni? Sampai pukul apa? 1.52 ni. Kau nak makan lagi? Boleh dah. Kau kena beritahu saya sebab saya dah lupa. Ni kan syok baca sampai pukul 3 kan. Jangan buat pasal. InsyaAllah cukuplah sekadar itu. Mudah-mudahan tanda jadi, insyaAllah tanda jadi mudah-mudahan, walaupun sekejap, tapi mudah-mudahan Allah pandang majlis ilmu kita. InsyaAllah Nabi janji dah, siapa yang duduk dalam majlis ilmu, mereka akan diampunkan dosa-dosa oleh Allah SWT. Mereka akan dipermudahkan jalan-jalan untuk masuk ke syurga Allah. Mereka akan dimerdekakan oleh Allah daripada azab api neraka Allah. Jadi mudah-mudahan kita dapat segala kelebihan ni. Saya doakan untuk kita semua, mudah-mudahan segala dosa kita diampunkan oleh Allah. Ibu bapa kita, adik-beradik kita, kawan-kawan kita, kenalan kita, anak isteri kita, suami kita, semualah kawan-kawan kita, mudah-mudahan diampunkan dosa oleh Allah, senantiasa diberi pilihan oleh Allah menjadi penuntut ilmu. InsyaAllah jumpa lagi lah 2 minggu lagi lah InsyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma rabbana fa'na bima 'allamtana, rabbana 'allimna alladhi yanfa'una, rabbana fakir ahlana wa qarabati lana fi dinina ma ahli qudri untha wa dzakar wa sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Sebaik tergerak nak tanya bang. Orang terus kan? Jawab pasal ni bukan masjid. InsyaAllah, terima kasih. Jumpa lagi insyaAllah. Alhamdulillah. Solat sabar rezeki mana? Apa buat? Okey. Alhamdulillah.
Alhamdulillah.